Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita yang melibatkan modul pintas 2019. Kali ini fokus kita adalah pada topik taburan kebarangkalian. Bagi kau siapa yang dengar suara cikgu macam serak-serak basah, macam era sikit kan, janganlah rasa cikgu ni sakit. Cikgu tak sakit pun sebenarnya. Ini namanya suara panggilan subuh. Okey. So kita akan bincangkan untuk tajuk taburan kebarangkalian, contoh-contoh soalan yang keluar trial tahun lepas. Okey, kalau awak perasan soalan dia cuma keluar satu je setiap tahun di kertas satu. Okey, sebab dia akan ada satu soalan lagi dengan 10 markah di kertas 2 bahagian B. Okey, so kita tengok soalannya. Dia adalah soalan terakhir, soalan nombor 25. So dia kata diberi Z ialah pemboleh ubah rawak piawai. Bila dia kata Z ini pemboleh ubah rawak piawai, bermaksud dalam kepala awak dah akan terus fikir yang Z ini adalah normal piawai. Sebab apa? Sambungan dia kata bagi taburan normal. So bila normal piawai means that kita akan pakai skor Z. Dia akan ada kaitan dengan skor Z dan dia akan ada kaitan dengan jadual ni. Okey, kebarangkalian hujung atas ni. Dia akan ada kaitan dengan benda ni semua. Okey, so soalannya dia suruh awak cari nilai H jika dia bagi dua situasi. Kebarangkalian Z melebihi H adalah 0.3213 dan kebarangkalian modulo Z melebihi H sama dengan 0.3092. Okey, so just sebagai recap kan. Dalam taburan normal piawai, kita akan berjumpa dengan kita punya graf loceng. Okay, kita akan jumpa dengan graf loceng. Kemudian kita akan ada satu paksi di sini, paksi mengufuk yang kita namakan dia sebagai paksi skor Z. Okey, graf loceng kita ini di bahagian tengah dia, pembahagi tengahnya ini adalah min. Okey, kita tahu pembahagi tengah memang min dengan keadaan nilai minnya adalah sifar. Okey, nilai minnya adalah sifar. Jadi basically di tengah-tengah ni sifar lah. And then biasanya dalam tajuk taburan normal piawai ni nanti kita akan lorekkan rantau di bahagian bawah graf. Lorekkan itu yang berada di dalam ataupun di bawah garisan graf ini. Okey, lorekkan itu yang kita namakan dia sebagai kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. So dalam kes kita ni dia adalah kebarangkalian untuk Z skor. Okey, kebarangkalian Z skor sama ada melebihi ataupun kurang daripada H. Ikutlah pada soalan. Okey, so soalan yang pertama, soalan A. Soalan A, naikkan atas sikit. Okey, soalan A dia kata P Z lebih besar daripada H sama dengan 0.3213. Okey, cikgu tahu cikgu dah ajar dekat awak kan, kalau Z score ni taburan normal piawai dia ada dua option, sama ada kita nak pakai jadual tadi ataupun kita nak pakai calculator. Okey, tapi option tu automatic not applicable kalau kita tak ada nilai skor Z. Kita tak ada nilai skor Z ni. Kita hanya ada pemboleh ubah pula. Kita hanya ada kebarangkalian. Okay, bila kita ada kebarangkalian sahaja dan kita perlu mencari skor Z, so mahu atau tak, kena juga refer pada jadual ni. Okay, so macam ni kita nak refer jadual ni. Perhatikan sini, 0.3213 adalah apa-apa nilai yang berada di dalam. Okay, di dalam bukannya di tepi. Di tepi ini adalah skor Z. Di dalam ini adalah dia punya kebarangkalian. So kita kena mencari 0.321. For sure takkan jumpa. Okey, jarang-jarang kita akan jumpa yang tepat. So kita option kita adalah cari yang lebih besar daripada dia. Lebih besar sikit daripada dia. So kita cari 0.3 dulu. 0.3 duduk sini. 0.3213. 0.3213. Okey ni. 0.3228. 0.3213. So inilah yang paling dekat, 0.3228. Jadi nombor ni awak catat tahu di mana-mana. Dia tak memberikan markah tapi dia akan membantu awak.
So, awak catat 0.3228. Okay, kemudian awak ambil skor Z yang terlibat dengan 0.3228 ni. Iaitu ambil di bahagian kiri 0.4. Kemudian ambil di bahagian atas 6. So, skor Z awak setakat ini adalah 0.4 dan 6. Okay, dalam kes ni, ianya adalah nilai H. Okey. Lepas tu 0.328 ni yang kita dah tulis tadi tu kan. Tolakkanlah dengan 0.321 sebab kita nak tengok ada berapa banyak lebih. Tolakkan dengan 0.3213. So tekan kalkulator. 0.3228 tolak 0.3213. Dan awak dapat 1.5 kan. Okey, baca dia sebagai 15 dan cari nilai 15 di kawasan yang sama. Tadi kat sini 0.328. So cari nombor 15, tak jumpa. Okey, tak jumpa. Cari bahagian tolak ni tak jumpa. Cari yang paling dekat iaitu nombor 14. Dan ambil nilai atas dia 4. Okey. Jadi Z score kita adalah 0.464. Yang ini awak boleh cek juga sebenarnya dengan menggunakan graph. Okey, awak pakai graph. And then awak lukis. Awak letak pembahagi tengah. Okey, lepas tu 0.3213 ni maksudnya dia tak lebih daripada 0.5. Di tengah-tengah ni sifar keseluruhan kebarangkalian adalah 1. Di kiri ni kebarangkalian dia 0.5. Di kanan ni satu lagi 0.5. So sebab dia adalah 0.3213 tak exceed daripada 0.5, maksudnya mungkin dia berada di sini kebarangkaliannya. Okey. Dan tambahan pula dia macam ayat BM pagi-pagi kan. Okey, dia punya nilai H pun dia kata Z score ni lebih besar daripada H. Maksudnya kalau H ni berada di sini, so Z score itu lebih besar. So dia berada ke arah kanan. Jadi tally lah dengan kita punya nilai H 0.464, which is 0.464 ni memang berada di kedudukan yang positif Z. Okay, tu kita boleh check lah. Okay, and then ni lah jawapannya. Senang je. Satu markah je. Markah dia kat sini. Kurang asam betul. Sini je lah markahnya. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan B. Soalan B dia kata yang ni dia dapatlah 2 markah sebab melibatkan modulus. So kita salin balik soalan B. Soalan B dia bagi kebarangkalian untuk modulus Z. Okey, lebih besar daripada H. And then sama dengan 0.3092. Jangan pula awak buat assumption H ni sama nilai dengan kat atas. Tak boleh sebab kat situ kebarangkalian dia dah jadi lain. Kat atas ni kebarangkalian dia 0.3213. Di sini kebarangkalian dia 0.3092. So dia dah berbeza. Okey, jadi sekarang kita akan lukis dulu graf. Okey, kita akan lukis dulu graf untuk awak faham macam mana keadaannya. Okey, so kita lukis graf. Lebih besar daripada H modulus Z. Modulus Z membuatkan nilai H ni akan ada nilai positif dan negatif. So let's say sini H, sini negatif H. Okay, ni skor Z. So bila Z lebih besar daripada H, maksudnya Z berada di sini. Okay, dalam kes ni lebih besar daripada negatif H. Okay, bila negatif selalunya kita akan ambil dia punya nilai yang kita akan swapkan dia punya nilai. Daripada lebih besar dia akan jadi lebih kecil. Ingat tak benda tu? Kena ingat tu, kena ingat. Okey, so nampak tak modulus Z? Okey, modulus Z ini akan menyebabkan nilai H ataupun pemboleh ubah ini terbahagi pada 2. Maksudnya 0.3092 ini okey adalah nilai untuk di sini tambah di sini. Kan? Okey, so kalau kita nak cari skor Z, skor Z sentiasa hujung atas. So dia sentiasa ke arah kanan tau. Dia punya nilai kebarangkalian dia. Okey, jadi step pertama yang awak kena buat adalah awak kena bahagikan 2 dulu. 0.3092 awak bahagikan dengan 2. Okey, bila awak bahagi 2, awak akan dapat 0.3092 bahagi 2. Awak dapat 0.1546.
Okey, so awak akan dapat sama dengan 0.1546. Okey, awak dapat yang ini. So, jadi inilah kebarangkaliannya yang awak nak cari. Dekat mana kedudukan H dia. Ini yang awak nak cari kat dalam awak punya sifir. Yang ni nanti awak akan come out terus dengan nilai H. Okey, so 0.1546. 0.1546. So, yang paling dekat adalah 0.1562. Ini yang paling dekat sebab yang ni 0.1539 dia dah lebih kecil. Yang ini besar sikit 0.1562. So, kita catat 0.1562 ni. Okay, kita catat je dekat mana-mana. Dalam kes ni cikgu catat belah sini lah. Awak tak nampak pula kan. 0.1562. Okey. Then kita ambil nilai Z di bahagian kiri dengan bahagian atas untuk 0.1562 ni. Di kiri 1 point sifar. 1 point sifar. Kemudian di bahagian atas 1. Terus ambil. Okey. So, sekarang step yang seterusnya adalah kita nak tahu nilai yang terakhir. Jadi, kita akan tolak 0.1562 tolak dengan baki dia. Okey, tolak dengan kita punya kebarangkalian asal 0.1546. Tolak kan? So, kita akan dapat 0.1562 tolak 0.1546. Kita dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. Dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. Cikgu cakap tadi macam mana nak baca dia. Ambil 16. Okey, ambil dia sebagai 16. Kemudian cari dekat bahagian tolak ni. Okey, bahagian tolak ni yang tempat yang sama tadi. 1.562 kat sini. Okey, cari dekat row yang sama ni nombor 16. Ada tak? Oh, ada. Ada 16 kan? So, terus ambil 7. Okey, nilainya adalah 7. Jadi, tulis 7 di sini. So, nilai H awak adalah 7. Okey, benda macam ni awak boleh cek sebenarnya pakai kalkulator. Sebab cikgu kata fungsi kalkulator tu untuk cari nilai kebarangkalian Z. Cari Z tu sendiri kita tak boleh cari pakai kalkulator. Tapi dia punya kebarangkalian tu kita boleh cari pakai kalkulator. Okey, so kejap lagi cikgu akan nak jawab. Macam mana nak cek jawapan awak betul ke salah. Kita tengok dulu dia punya pembahagian markah. Dekat sini bila awak bahagikan 2, mesti awak faham konsep dia. So kat sini awak akan dapat B1 full mark bila awak dapat bagi nilai H. Okey, kat sini ada 2 markah. Okey, so macam mana kita nak check pakai kalkulator? Nampak tak suara cikgu dah semakin okey. Macam ni kita nak check pakai kalkulator. Okey, so kan kita dah lukis graf dia kan. Bila pakai kalkulator, make sure awak tekan mode 2 kali untuk dapatkan SD. And then awak tekan nombor 1. Sebab SD nombor 1. And then kat atas ni jangan tulis SD tau. So awak tekan shift. Lepas tu awak pergi ke nombor 3. 3 ni kalau perasan atas dia tulis distribution. So awak tekan nombor 3. Dia ada 3 benda PQR bergantung pada lorikan Z square awak. P untuk lorikan yang di sebelah kiri. Q untuk yang berada di tengah-tengah. R untuk yang berada di sebelah kanan. So, lorikan kita ni duduk belah kanan kan? So, kita tekan nombor 3. Okay, and then kita masuk 0.464. Salah. Betul lah. Itu nilai Z kan? Okay, masukkan. So, kita dapat 0.3213. See? Sama. So, betul lah. Kita punya nilai Z tu. Okay. Kita tengok yang ni pula. Yang ini. Yang ini awak boleh buat kiri kanan. Tengok cikgu akan buktikan yang graf awak betul. Sekali kejap salah. Okey, sama juga sebab dah dalam keadaan SD. So, just tekan shift dengan nombor 3. Okey. So, belah kiri tekan 1. Kiri awak H adalah negatif 1.017. Sebab dia negatif Okey, and then tambah. Okey, belah kanan ambil lagi sekali shift. Tekan nombor 3. And then belah kanan adalah nombor 3. So, tekan nombor 3 sekali. And then ambil nilai H yang positif pula. 1.017. Salah. 1.017. Okay. And then, tekan sama dengan. So, awak dapat 0.3092. Nampak tak? Sama kan? Itu cara nak check dia lah pakai kalkulator. Okay, dah siap. So, jadikanlah soalan Z score ni, taburan kebarangkalian ni sebagai soalan yang wajibal jawab.
Sebab senang-senang macam tu jawab boleh dapat 3 markah. Biasakan dengan soalan ni. So kita akan tengok soalan yang seterusnya untuk taburan kebarang kalian. Okey, kita tengok pula soalan untuk set 2 yang melibatkan taburan kebarang kalian. Okey, FYI, ini soalan sekolah kita ya, murid-muridku. So nampak tak soalan kita dia bagi words. Okey, so soalannya adalah ketinggian sebatang pokok di kawasan pertanian kampung sepakat mempunyai taburan normal. Okey, taburan normal, ketinggian sebatang pokok. Jadi kita boleh notekan dekat sini, kalau secara rawaknya lah, kalau kita gantikan dengan X sebagai pemulih ubah rawak. So X adalah sama dengan ketinggian pokok. Okey, ketinggian pokok. Cikgu memang dah selalu biasakan nak buat macam ni. So tolong apply bila masa SPM nanti. Trial ni pun juga. Okey, so X sama dengan ketinggian pokok di kawasan pertanian. Okey. And then min dia 175. Okey, dia bagi min 175 cm dan sisihan piawai 15 cm. Okey, so yang tu kita catatkan. Min adalah 175 cm dan sisihan piawai adalah 15 cm. Selalu juga cikgu ingatkan, kalau dia bagi sisihan piawai then that's good. Kalau tidak, dia akan bagi variance. Bila bagi variance, step pertama terus ubah kepada sisihan piawai. Normally situ akan ada 1 markah. Okey, next dia kata cari peratus pokok yang mempunyai ketinggian lebih daripada 185 cm. Okey, peratus. Cari peratus. Dia tak associate kebarang kalian. Dia tak perangkap dekat sini. Kita cari kebarang kalian dulu, dan kebarang kalian ni selalu kita boleh ubah dalam bentuk peratus. Peratus dan kebarang kalian adalah tu gada-gada. Okey, sebab kedua-duanya bila ditambahkan semua dia akan jadi 1. 100 bila tambahkan semua dia akan jadi 100 peratus. So kejap lagi cikgu akan ajar macam mana cara nak ubah daripada kebarang kalian jadi peratus. Okey, so dia suruh cari peratus pokok yang ada ketinggian dia lebih daripada 185 cm. Okey, so ni permainannya. Permainannya adalah dia suruh awak cari kebarang kalian untuk X ketinggian pokok kan, lebih dari 185. Okey, cikgu bagi tahu selalu dalam kelas X tak boleh cari, jangan dicari dalam kes kebarang kalian ni. Matematik lain boleh kita cari X, selalu kita cari X, tapi untuk kebarang kalian ni, taburan kebarang kalian ni, jangan cari X ini, sebaliknya ubahkan dia menjadi Z. Okey, ubahkan dia menjadi Z. Kita ada rumus untuk mengubah X jadi Z. Okey, iaitu rumus ini. Rumus ini. Okey, Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Okey, so kita akan gunakan rumus itu untuk ubah daripada X jadikan dia Z. Okey, so sekarang kita akan buat sama dengan P. Okey, X akan jadi Z, so Z. And then lebih besar daripada nilai X. Tengok dalam rumus X tolak min kan. So nilai X terus ambil dekat sini 185 tolakkan dengan min. Min adalah 175 and then perkan dengan sisihan piawai. Itu ada dekat dalam rumus perkan dengan 15. Okey. Itu cara menulis and then sama dengan P. Okey, so kita nak cari Z lebih besar daripada berapa ni? Tekanlah kalkulator. 185 tolak 1 75 bahagi 15. Kita dapat 0.66666666. Okey. Untuk Z score ambil 3 titik perpuluhan sahaja. So 0.667. 0.667. Ambil yang itu. Okey, mungkin ada orang yang dia try nak ambil dalam bentuk pecahan. Boleh. Kalau kita selesai pakai kalkulator. Kalau kita selesaikan pakai jadual, dan tak jumpalah pecahan tu 2/3 tu. Kan? Sebab Z score semua dah bentuk perpuluhan. Okay, so up to you nak buat macam mana. Cikgu tak kisah pun. Boleh je. Okay, so cikgu akan compare kan cara mengira pakai kalkulator jawapannya dan juga jawapan bila kita cari pakai jadual. So yang kerja dia kira video ni lama sikit. Lama sikit. Sikit je. Okay.
So kita buatlah graf dia. Okay, kita buat graf dia. Okay, so 0.667 ini akan berada di paksi X. Tandakan sifar dia dulu, iaitu dia punya tengah-tengah. Okay, 0.667, jadi mungkin di sinilah nilai dia, 667. Positif kan? Okay, lepas tu kebarangkalian untuk Z yang lebih besar. So dia berada di sebelah kanan. Jadi bila dia berada di sebelah kanan, kalau ikutkan pakai kalkulator, okay, kalau ikutkan pakai kalkulator, kita boleh terus tekan nombor shift. Okay, tekan shift, tekan nombor 3. Okay, kemudian ambil yang 3 sebab belah kanan. Dan masukkan nilai Z score dia 0.667. Direct kita terus dapat dia punya kebarangkalian, iaitu 0.2524. Kita terus dapat 0.2524. So boleh tulis dekat sini sama dengan 0.2524. Okey. Cuba kalau awak masuk 2/3. Sebab tadi kita tukarkan kepada perpuluhan, dia 2/3 kan. Cuba try 2/3. Tengok lari tak? Okey. So dia akan lari satu angka. Dia akan jadi 0.2525 dekat sini. Okey, dia akan lari sikit. Sebab 2/3 ni awak ambil keseluruhan 0.6666666 entah sampai bila tahan 6 dia tu. Kan? Okey, tapi yang tadi tu cikgu dah shortkan dia in term of kebarangkalian, which is hanya melibatkan 3 titik perpuluhan saja. So kita dapat jawapan dia kuranglah 1 unit kat sini. Kita akan compare dengan jadual. Jadual akan berikan jawapan yang macam mana, kita nak tahu. So cara nak mencarinya, kita akan start dengan 0.6 dulu. 0.6, okey, di sini. Kemudian 6, 0.6. Okey, 0.6 akan pakai pembaris. 0.6, cari 6. So 0.2546. Okey, cikgu akan catat 0.2546. 0.2546. Okey, lepas tu lagi satu 7. 7 dia duduk sini. Okey, 7 di sini. Nilainya 23. Okey, 23 maksudnya yang ni kena tolak dengan 23. Okey, kena tolak dengan 23. Tolak 23 start daripada unit yang paling belakang Ambil daripada belakang. So kat sini awak akan dapat 6 tolak 3, 3, 4 tolak 2. So jadi 2523. Nampak tak? Dia akan beza sikit. Sebab apa tahu? Sebab kita punya nombor perpuluhan tadi. Dia masalah dekat nombor perpuluhan kita tadi tu. So dari segi peratusnya, benda ni still benda yang sama. Okay, so kita dah dapat dia punya kebarangkalian. So macam mana kita nak tukar kebarangkalian jadi peratus? As simple as, okay, just darab je dengan 100. So kebarangkalian kita adalah 25.24. Okay, darabkan dengan apa ni, 0.2524 darab 100. Awak akan dapat 25.24. Jadikan dia sebagai peratus. So jawapan akhir 25.24%. Kalau yang sini, kalau awak pakai teknik yang pakai jadual ni, so awak akan dapat 25.23%. So nampak tak? Dia tak lari mana pun, dia just lari 0.01% sahaja, which is kedua-dua jawapan kita terima sebagai jawapan dengan markah penuh 3. Okey. Janganlah risau kan, tiba-tiba risau pula kan. Okey, dua-dua boleh dapat 3 markah. And then B2, bila awak dapat kebarangkalian, contohnya awak tak tukar je peratus, awak buat sampai kebarangkalian je. So sini awak dapat B2. Okey, awak tukarkan X jadi Z. Dekat sini awak dapat B1. Mesti tunjuk kat Ada masuk rumus dan baru awak dapat B1. Okey, kita try check. Kita boleh check sebenarnya 0.2524 dia akan dapat berapa Z score. So kita cari yang di dalam 0.2524. Sini paling kecil 0.2546. So kita ada 0.66. Okey, 0.2546 and then 0.2546 kita tolak dengan 0.2524 yang asal. Kita akan ada lagi 22. So 0.2546 kat sini, cari 22 pula, paling dekat 23. So kita still akan dapat 7. So 0.667. Nampak tak?
Itu cara nak check dia lah. Nanti lepas dah siap, kalau rasa awak ada masa banyak kan, check lah kan. Okay, so tu saja. Nampak tak, dia bagi 2 soalan tapi soalannya berbeza-beza. Set 1 tadi kita akan cari z-score tu sendiri. Untuk set 2 ni kita cari dia punya kebarangkalian. Nampak macam senang lah cek kebarangkalian, tapi awak kena ubah dulu daripada X biasa tak bercari ubah daripada X menjadi Z-score. Daripada Z-score tu baru kita bercari kebarangkalian. And then boleh ada 2 cara nak cari kebarangkalian, sama ada awak pakai calculator ataupun awak pakai jadual. So itu saja untuk hari ni. Tak banyak pun, 2 je soalan. Dengan suara yang rock ni, cikgu tak rasa cikgu nak rekod banyak-banyak. So kita akan jumpa lagi untuk latihan modul pintas yang seterusnya. Oh, by the way, tak risau